Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din. Summa ila arwahi anbiya'il mursalin wa awliya'illahi salihin wa ulama'il 'amilin. Summa ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa li abaina wa li ummahatina ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى إخواننا في فلسطين وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan sedang jemaah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung kembali bacaan kitab kita, kitab Tajul Arus Al-Hawi Tahdib An-Nufus. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghidayahkan kepada kita untuk terus istiqamah dalam menambah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mendapat kemudian Allah ta'ala bagi kita kefahaman sehingga kita dapat beramal dan mendapat manfaat daripada ilmu yang kita pelajari. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lepas kita menyentuh masih lagi dalam bab At-Taubah, menyentuh tentang kedudukan ataupun martabat bagi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Pengarang ini Syekh Ibn Athaillah Sekandari dia katakan bahawa apabila seseorang yang saleh, seorang yang saleh dia boleh meningkat kepada muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana kita tahu bahawa peringkat kita menjadi hamba Allah ini bermacam-macam peringkat. Disebutkan oleh Allah Ta'ala pelbagai hamba Allah ini ada perbezaan ataupun ada tingkatan-tingkatannya dengan gelaran-gelarannya. Secara umumnya sebagaimana kita tahu bahawa kita ini menjadi seorang Muslim, kemudian ada di kalangan kita menjadi Muslim, ada yang ditingkat kepada mukmin, ada yang ditingkat kepada muttaqin. Yang biasa kita tahu kita Muslim dan mukmin. Orang mukmin ditingkatkan oleh Allah Ta'ala menjadi muttaqin, yakni orang yang beriman mempunyai keyakinan. Sebagaimana kita biasa dengar ilmu yaqin, haqqul yaqin, macam-macam lagi istilah. Cuma dari sudut susunan tu kita kena betul. Kerana ilmu Allah itu hanya ada dua. Ada yang mengatakan bahawa ilmu
Ilmu tu dia ada 3 atau 4 tingkat. Tapi kalau melihat kepada hadis Nabi, Nabi mengatakan ilmu itu ada 2. Ilmu yang zahir, ilmu yang batin. Yang dikatakan ilmu yakin, hakul yakin itu dia bukan pada ilmu, tetapi pada kedudukan seseorang itu, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala selain menjadi mukmin, kita nak sempurnakan lagi kemukminan kita, keimanan kita mesti sampai kepada muttaqin. Sebab itu pengarang menyatakan bahawa maka dahulunya bahawa adalah engkau pada Allah Subhanahu wa taala daripada hamba yang soleh. Jadi bila kita menjadi hamba yang soleh, mungkin Allah taala tingkatkan dan mungkin Allah jatuhkan. Maka dia kata, maka jadilah engkau padanya daripada hamba yang mufsidin. Ini maknanya orang yang soleh sepatutnya naik lagi ke tingkat muttaqin. Tapi terkadang disebabkan oleh kelalaian kita, kealpaan kita, menyebabkan kita termasuk dalam golongan orang yang mufsidin. Wal'iyyazubillah. Dan dahulunya bahawasanya adalah engkau pada Allah Ta'ala daripada hamba yang muttaqin, maka jadi engkau kepadanya hamba yang khainin. Boleh juga orang yang muttaqin diturun lagi darjatnya sehingga yang paling bawah, iaitu khainin, orang yang khianat, yakni mereka itu orang yang tidak mengikut ataupun khianat terhadap janji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat kedudukan dan martabat ataupun kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala, mungkin Allah tingkatkan, mungkin Allah turunkan. Sebagaimana kita tahu, kita sebagai manusia, Allah Ta'ala ahsani taqwim. Tapi Allah juga menyebutkan as-safilin, asfal, yang paling bawah. Ada orang Muslim, dia Muslim tapi tak sedar dia duduk yang paling bawah sekali, sehingga dia masuk dalam golongan munafikin. Maknanya dalam kepahaman kita, kita rasa bahawa kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebaik-baik makhluk. Tapi Allah boleh mengubah kedudukan kita melihat kepada kealpaan dan kelalaian kita kepadanya. Sebagaimana para ulama sentiasa menyebutkan, sehebat mana seseorang itu pada ilmunya, pada ibadahnya, tapi kalau dia lupa kepada Allah Ta'ala, dia duduk paling bawah sekali. Dia duduk paling bawah sekali. Dalam hal ini, bila Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan kedudukan kita, kerana berubah sifat kita. Apabila berubah sifat kita, yang soleh boleh menjadi mufsid, orang yang mufsidin. Orang muttaqin boleh jadi orang khainin. Ini Allah boleh ubah. Sebab itu kita minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kita nak tetap hati kita untuk sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu apabila kita minta kepada Allah untuk taat kepada Allah, di celah-celah itu kelalaian berlaku, maka kita jatuh daripada soleh kepada mufsidin. Maka di sinilah peranan taubat. Di sinilah peranan taubat. Begitu juga tadi muttaqin kepada khainin. Maka ada peranan atau fungsi taubat ini menyebabkan kita diangkat kembali oleh Allah Ta'ala darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Imam menyebutkan, kita minta Allah Ta'ala jangan Allah palingkan daripada memandang dengan rahmatnya kepada kita. Supaya kita minta Allah Ta'ala pandang kita dengan rahmat, supaya Allah angkat kita. Kita dalam keadaan taat, Allah sayang kita. Dalam kita maksiat, kita bertaubat, Allah angkat kita menjadi kekasih Dia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maknanya kita tidak dapat lagi
Bila mana kita taat, kita bimbang ketaatan kita ini sejauh mana kita boleh istiqamah ketaatan kita sehingga ketaatan itu benar-benar ikhlas kepada Allah. Dah tentu kita melihat diri kita ni penuh dengan kekurangan. Kita nak sebut kita ni taat pada perintah Allah yang sebenar-benar taat, kita rasa banyak kesilapan dan kekurangan yang amat sangat. Maka kita tak berani kita kata kita adalah hamba yang taat. Yang paling selamat adalah kita katakan aku adalah hamba yang banyak dosa, yang banyak maksiat. Maka kita tidak dapat lari untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala setiap masa. Jadi pengarang ini dia ajak pada kita, dia menyeru kepada kita, kalau kita dudukkan diri kita ini sentiasa dalam taubat kepada Allah, selamat kita. Sama ada dalam kita keadaan orang yang soleh di sisi Allah Ta'ala, ketika mana Allah Ta'ala turunkan darjat kita kepada mufsidin, ketika itu kita bertaubat kepada Allah, Allah angkat lagi kita kepada muttaqin. Dalam ketika kadang-kadang kita duduk muttaqin, Allah turunkan darjat kita disebabkan kelalaian kita menjadi khainin. Ketika itu kita bertaubat kepada Allah, Allah angkat lagi tinggi darjat kita. Jadi turun dan naik itu biasa. Yazid wa yanqus iman kita. Yang paling kita bimbang adalah bila kita nak bertemu dengan Allah, bila Allah cabut nyawa kita, sama ada husnul khatimah ataupun tidak. Sebab itu sebelum ini kita dah sebut tentang umur. Para ulama kalau kita tengok dalam banyak kitab, bila menyebutkan tentang umur, dia menyebut umur 40 dan ke atas. Dia memberi tanda-tanda umur 40. Bagaimana orang yang matinya dalam keadaan su'al khatimah, umur 40 ke atas, kecenderungan kehidupannya, kecenderungan kehidupannya kepada dunia itu menunjukkan petunjuk bahawa dia akan menutupkan hidupnya dalam keadaan su'al khatimah. Wala'iyazbillah. Maka kalau kita ada taubat, sekalipun umur 40 kita dan ke atas masih ada kecenderungan kita untuk keduniaan kita, suka kita pada dunia yang begitu banyak, kalau kita ada taubat, mudah-mudahan di akhir kita mati nanti kita sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena minta kepada Allah, Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut. Kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita sentiasa ataupun kita bertaubat sebelum kita mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kedudukan dan martabat ini sangat kita takut kerana takdir Allah Ta'ala kepada kita, kita tak tahu. Sekarang kita boleh semayang, kita boleh semayang jemaah, kita boleh berkuliah, kita rasa Alhamdulillah sekarang ni aku boleh mengaji Quran. Kalau masuk dalam orang yang taat, Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi kita tak tahu sebulan lagi, setahun akan datang, Allah ubah hati kita macam mana. Sangat takut. Sebab itu para ulama sangat mereka takut akan takdir Allah Ta'ala pada masa yang akan datang, pada esok hari. Takdir Allah Ta'ala nak jatuhkan keadaan kita di sisi Allah, keadaannya bagaimana. Maka kalau kita lihat suasana yang berlaku sekarang di Palestin, mereka sangat untung. Sebagai ulama dia kata apa? Berlaku di Palestin, sebutlah Alhamdulillah. Bukan kita nak kata musibah itu, bukan. Kerana Allah pilih mereka itu syuhada. Dalam keadaan mereka itu berperang. Contoh kalau kita duduk di zaman Nabi, orang yang pergi perang itu adalah syuhada. Untung dia bersama dengan Nabi, mati dalam di jalan Allah, masuk ke syurga tanpa hisab. Alhamdulillah. Kenapa? Mereka itu memang Allah tulis menjadi syuhada. Memang mereka itu sudah Allah Ta'ala letakkan jati diri mereka, iman mereka begitu kuat untuk tunggu syahid saja. Mati ayah, sekali kena bom, mati satu keluarga. Mereka memang menunggu syahid itu. Yang kita duduk dekat sini ni, dengan kemewahan kita, dengan kita makan macam-macam makan satu ahad kita, jalan dengan hobi kita, dengan itu, dengan ini. Bila kita nak ada peluang untuk syahid kepada Allah? Tak ada.
Maka sebab itu sebagai ulama mengatakan alhamdulillah mereka itu dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi syuhada. Mereka dapat bahagian mereka. Kanak-kanak yang beribu mati, tuan-tuan, itu alhamdulillah kerana mereka menjadi kanak-kanak syurga, ahli-ahli syurga. Sebab itu dalam Quran menyebutkan syuhada 'alan nas. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu zalim. Mereka melakukan kezaliman, mereka menentang para nabi dan para rasul. Kita lah umat yang menyaksikan sejarah-sejarah itu, termasuk yang berlaku pada hari ini. Kita menjadi saksi di hadapan Allah. Sungguh Zionis itu jahat, bunuh beribu-ribu orang, kanak-kanak dibunuh. Tapi orang yang mendapat di Palestin tadi, mereka dapat keuntungan yang amat besar. Sebab itu kita tak pelik orang yang mati syahid itu dia minta dengan Allah Ta'ala untuk kembali ke dunia, untuk mati syahid sekian kalinya, kali kedua. Kata Allah, tak boleh, kau mati sekali, hidup sekali, mati sekali. Kerana apa, tuan-tuan? Mereka mendapat kenikmatan daripada kesakitan yang mereka dapat. Kita sakit pun tak boleh. Duduk dalam aircon kita, masjid surau kita sekarang. Kalau di tempat saya tu, semakin aircon semakin kurang pula budak-budak datang ke masjid. Patutnya semakin selesa semakin datang. Kerana kita tak ada nilai-nilai untuk syuhada tu tak ada. Semua kita nak selesa, kita nak mudah, senang, menyebabkan kita albu. Ini disebutkan sebagai lalai. Jadi untuk kita Palestin di sana berjihad menggunakan senjata, kita berjihad nafsu kita sedang berperang setiap waktu dan hari kita. Kita berperang dengan keselesaan nafsu kita. Nafsu kita selesa sangat, tidur empuk, berjalan ke mana-mana saja mudah, makan apa saja, sehingga berlebih-lebihan, bercakap ikut suka kita nak bercakap, kita nak bersembang sejauh mana, semua selesa. Nafsu sukalah benda-benda macam tu, kerana dia akan melalaikan kita dan mengalpakan kita. Jadi itu kedudukan yang kita perlu tahu keadaan diri kita. Kalau kita meletakkan taubat dalam hati kita, sama ada kita selesa maupun kita tidak selesa, kita tetap taubat kepada Allah. Bila kita taubat kepada Allah, kita termasuk golongan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika adalah dosa dan maksiat terbuka di hadapan engkau, maka hendaklah engkau minta tolong dengan Allah. Kita ini dalam keadaan kita selesa dalam melaksanakan amal ibadah. Kadang-kadang di celah-celah kita melakukan amal ibadah, Allah uji kita. Allah uji kita. Kadang-kadang kita nak buat maksiat. Mungkin orang tak tahu, kita saja yang tahu. Maka kata pengarang ini, Syekh Ibn Athaillah, dia kata, hendaklah engkau minta tolong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, aku terdetik untuk melakukan maksiat. Pada mata, pada tangan, pada kaki, pada percakapan, pada lintasan hati kita untuk perkara-perkara yang jahat, yang maksiat misalnya. Maka dia kata, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, aku minta tolong dengan Kau, ya Allah. Aku nak buat maksiat, aku nak buat sesuatu yang tak baik. Tolong aku, minta tolong dengan Allah Ta'ala. Dan berhadapan kepadanya dan anggota debu yang di atas kepala engkau, dan engkau kata, Allahumma qulni min dhillil ma'siyah. Allahumma qulni min dhillil ma'siyah ila izzit ta'ah. Maksudnya, ya Allah, pindahkan diriku daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Ini kaedah, mungkin disebut sini kaedah pegang kepala, kita minta doa daripada Allah. Orang dulu macam tu, bila dia nak mata dia terang, lepas baca doa dia kesat mata dia,
Ini kaedah sahaja. Ada orang lepas baca doa, habis baca semua doa, dia sapu seluruh anggota dia supaya Allah bersihkan dia, bersihkan dosa zahir dia dan batin dia. Ada juga orang lepas mayang ambil wuduk macam-macam, walaupun tidak ada sebahagian itu tidak ada asasnya apa yang Nabi pernah buat, tapi itu adalah ijtihad dia, tidak melanggar kepada perkara syarak, boleh dibuat. Kita mata kita tak nampak rapuh, kita ada sakit kepala kita boleh saja lepas baca doa minta ambil kebaikan, keberkatan daripada amal soleh kita pegang kepala kita, pegang badan kita, pegang tempat kita sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan. Kalau Allah tak sembuhkan, mudah-mudahan bahagian anggota kita tadi diampunkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan anggota kita daripada azab neraka. Dan macam-macam kita boleh berdoa. Maka dikatakan, pengarang ini katakan, selain daripada minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kata kalau boleh, dia kata ambil debu ke, orang dulu macam tu lah kan, kaedah pegang kepala kita, pegang kepala kita, maka kita minta doa pada ya Allah. Boleh je dekat dada, kat mana-mana boleh. Yang penting dia kata minta doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma qulni min dhillil ma'siyah ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkan diriku daripada kehinaan maksiat dan kepada kemuliaan taat. Ataupun kalau kita nak sebut bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, hindarkan aku daripada keburukan maksiat dan datangkan ataupun hadirkan kemuliaan daripada melakukan taat, supaya aku buat taat, jauhi aku daripada maksiat. Yakni, hai Tuhanku, pindahkan olehmu akan daku daripada hina maksiat kepada mulia taat. Ini yang kita sebut tadi tentang martabat. Ya Allah, kalaulah Engkau telah menulis takdir aku menjadi orang yang hina disebabkan perbuatan maksiat aku, ya Allah, Engkau pindahkan aku daripada martabat hina kepada mulia melakukan ketaatan. Kita minta pada Allah. Ada banyak benda tuan-tuan, kadang-kadang kita tak minta. Kita minta pada masa berdoa lepas mayang. Lepas pada tu kita tak tahu nak minta apa dengan Allah. Misalnya tuan-tuan, contoh, kita pergi mana-mana kuliah, di masjid atau di mana-mana. Kalau kita ada sebahagian orang lah, berorang, ada yang buat, ada yang tidak. Kebanyakannya tidak. Bila dalam majlis ilmu begini, dia dah pasang niat, ataupun dia dah baca doa dah dalam hati dia. Ya Allah, tambahkan ilmu, tambahkan kefahaman, supaya aku dapat beramal dengan ilmu tersebut, supaya aku dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukakanlah pintu hatiku. Kita dulu masa kecil-kecil, masuk sekolah, Allahumma ftah alaina hikmataka, tak faham pun, baca je, tapi Allah bagi. Jadi kadang-kadang dalam majlis-majlis seperti ini, kalau imam atau kalau penceramah tak baca doa, memang semua tak baca doa, pakai tak baca doa semua. Tapi kalau imam baca doa pun, dia kadang-kadang kita kalau mendengar kuliah pun, kita pun terlupa nak menghayati doa itu. Jadi kadang-kadang kita kena ambil inisiatif sendiri. Duduk, kita dengar. Mula sekali kita duduk, kita dah doa, ya Allah, aku nak ambil manfaat hari ini, manfaat daripada ilmu, tambahkan kefahaman. Itu guru saya pernah ajar. Dia kata, ni anak-anak murid saya, dia kata, ni ramai-ramai tadi ada tak doa minta Allah Ta'ala tambah kefahaman? Senyap habis semua. Sebab apa? Tok guru baca doa, kita pun amin pun, kepala tak mana-mana. Jiwa kita tidak bersama dengan doa guru itu tadi. Dapat, tapi nak bagi kesedaran supaya kita ini sentiasa berdoa dalam semua perkara. Kita nak, contohnya, kita nak keluar daripada rumah, memang kita baca doa keluar pada rumah, tapi kita jarang berdoa, ya Allah, dalam perjalanannya aku tak tahu takdir yang baik dan buruk. Ya Allah, perjalanan aku biarlah elok sampai dengan baik. Kalau masuk, kan Nabi ajar kita macam-macam doa, masuk pasar, masuk apa. Kadang-kadang kita baca bahasa Arab, tapi kita tidak dapat menyelami dan kita faham atau menghayati. Kita baca bahasa Melayu pun boleh. Jadi sebab itu pengarang ini katakan, dalam bab terlintas untuk melakukan
melakukan maksiat pun kita minta tolong pada Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Dalam celah-celah berapa sekon kita nak buat itu, kita ya Allah tolonglah aku, supaya aku buat taat, hindari aku daripada maksiat. Kita baru kawan kita mesej, kau tahu tak jiran sebelah tu apa dia? Kita baru nak tekan terlintas, ini dah kira mengumpat ni. Ya Allah tolonglah aku ya Allah, aku nak selamatkan aku daripada maksiat ini ya Allah. Begitu. Ini tak terus jawab, ya memang pun aku yang tahu, orang lain tak tahu, aku seorang je tahu. Habis. Dah jawab macam tu, terlintas lagi, ini perkara ni tak betul. Allahumma qulni min dhillil ma'siyah ila izzit ta'ah. Kita pun teringat doa itu, maka kita minta pada Allah. Ada masa dalam 1 second ke 2 second itu Allah bagi hidayah kepada kita untuk minta tolong kepada Allah supaya kita terhindar daripada perbuatan maksiat itu. Itu kaedah. Maka ditambah lagi oleh pengarang ini, dan hendaklah menghadap kubur. Menghadap kubur ni maksud apa? Kita ini bila nak buat maksiat, caranya apa? Pergi ziarah kubur. Ada orang buat maksiat kok ke lagi kubur, tak tahulah. Tapi ada juga kan orang yang buat maksiat di kawasan kubur pun ada. Tapi antara cara selain daripada minta tolong dengan Allah, kita baca doa, kemudian kita minta kepada Allah, kita menziarahi ataupun kita pergi ke kubur-kubur untuk ziarah perkuburan. Rasulullah setiap hari Sabtu menziarahi Baqi'. Setiap hari Sabtu Rasulullah jalan kaki pergi ziarah Baqi' dan mendoakan ahli Baqi'. Itu Rasulullah tuan-tuan. Ada rutin mingguan. Kita tanya balik, last sekali pergi kubur bila? Ya Allah, tahun lepas. Lama sangat. Memang tak insaf betul. Kubur itu tujuannya kan dalam hadis Nabi dia kata, Rasulullah memang ada satu hadis Nabi, Rasulullah larang pergi kubur. Kemudian sudah mansuh, datang satu hadis yang baru, fazuruha. Nabi suruh kita ziarah kubur. Kerana apa? Rasulullah melihat bahawa dengan menziarah kubur itu menyebabkan kita keinsafan kita bertambah, ketaatan, takut kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kita kepada alam kubur. Dan ziarah pada tempat orang yang awliya. Setelah nak endar daripada maksiat tadi, kita ziarah kubur. Setelah daripada itu, kita kena ziarah para ulama. Kalau di taman kita ini ada ulama, cari jalan untuk ziarah dia. Lalu depan rumah pun tak boleh. Pen, ustaz dah minum belum? Hanya dah, jalan balik. Ziarah para ulama itu mengundang kepada kebaikan, rahmat Allah. Kita dekat dengan para ulama, Allah bagi rahmat dia, dapat kat kita. Sebab itu dalam taman kita, dalam komuniti kita ini mesti kena ada orang alim. Kalau tak ada orang alim, cari orang alim pindah kat situ, supaya taman itu diberkati oleh Allah, dimuliai oleh Allah sebab kerana dia. Jadi para awliya Allah ini, yang disebut ini para awliya, jangan mengaku wali pula. Kalau wali hakim mungkin ada lah. Awliya Allah maknanya orang yang hampir dengan Allah, yang dekat dengan Allah. Jadi kalau kita kenal orang-orang soleh yang mempunyai ciri-ciri kewalian ini, kita kena dekat tuan-tuan. Kena ada satu cara, kita kena ada satu schedule, jadual untuk kita ziarah mereka, dekati mereka. Ada majlis, datang sekejap pun tak apa. Lebih-lebih lagi kita orang lelaki ni khususnya, kita ni sebagai ketua keluarga, kita nak buat bekal untuk anak kita, untuk isteri kita. Kalau kita pergi majlis ilmu, kita balik bawa keberkatan untuk anak isteri kita, bawa keberkatan kepada ahli keluarga kita, bawa keberkatan kepada rumah kita. Kalau kita travel jauh keluar daripada kampung kita, tempat kita, kita pergi ke Kedah, ke Pahang contohnya, ada majlis ilmu, 2-3 hari kita balik, kita bawa keberkatan dalam komuniti kita. Allah ampun dosa kita, Allah ampun dosa komuniti kita, disebabkan kita. Sebab itu kebaikan itu jangan kita pandang remeh. Sebab itu ulama yang datang ke negara kita, contoh di Malaysia ini banyak ulama datang.
dapat duduk dekat, duduk sekejap pun tak apalah. Sebab dalam hadis Nabi SAW ada satu-satu halaqah majlis ilmu ataupun halaqatul dzikri, kata Nabi, farta'u, hendaklah kamu duduk sekejap pun tak apa. Dan sekiranya kalau kata Nabi, kalau ada orang yang lalu saja di tempat itu, contohnya surau, ada orang lalu saja, dia berhenti sekejap je, dia tengok ada apa ya, dia duduk sekejap je, dia pun dapat. Bukan dia masuk pun, dia duduk, dia lalu je, dia tengok ada majlis lah, dia berhenti, break sekejap, dalam beberapa second tu pun dia dapat. Ada orang dia datang, ada majlis ilmu ke, alamak sakit perut dah pula, dia masuk tandas, keluar tandas balik pun dapat. Itu kan dalam hadis Nabi tu. Maknanya orang yang melalui farta'u, duduk dia. Malahan kalau dia duduk, dia bersila dengar ilmu, lagi dah dapat. Orang yang lalu pun dapat. Jadi untuk kita menghindarkan diri kita daripada melakukan maksiat, antara caranya ialah ziarah ulama, dekati ulama, suhbah. Ini satu istilah, suhbah ini penting. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, ada di kalangan orang kita lah, khusus kita tengok, ke mana-mana ulama pergi diikut. Bukan sebab ta'assub, tak. Dia mengetahui apabila dia bersuhbah dengan para ulama, kebaikan yang banyak dapat. Antara kebaikannya ialah syafaat. Ulama itu dapat menjadi saksi bahawa dia ni ikut aku, dengar. Sebab itu Rasulullah kata, siapa yang tengok, man ra'ani, Rasulullah kata, siapa yang tengok aku dan tengok orang yang tengok aku, yakni sahabat, dan berikutnya orang yang tengok dan tengok kepada Rasulullah SAW, sampailah kiamat dia dapat syafaat Nabi SAW. Tapi jadi orang yang dapat melihat Rasulullah itu dah tentu sahabat, tabi'in, dah tentu ulama. Maka kita tengok ulama, kita dapat juga sahamnya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka ulama perlu didekati, bukan untuk kita hina dan cerca para ulama. Dan orang yang soleh dan ada kata, dan ziarah pada tempat orang yang awliya Allah dan orang yang soleh. Selain daripada wali-wali Allah, kepada orang yang soleh, orang yang baik-baik. Tak kira lah orang kampung kita baik, jujur dia, baik ni. Dia ni baiklah. Kategori kita kata baik dia ni, orang yang baik. Maka kita kena ziarah dia, dekati dia, sapa dia, belanja sekali, okey ke? Pergi kedai makan, kedai mamak ke mana-mana, nampak dia tengah makan, belanja dia pun boleh. Maknanya kita dekati mereka supaya kita mendapat sebahagian kebaikan daripada dia. Dan dia kata, tipsnya bila jumpa dengan para awliya dan para ulama saleh, dan juga ketika kita menziarahi kubur tadi, kita kena sebut ya arhamar rahimin. Jumpa orang saleh, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kenapa? Rahmat Allah. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita bagaimana dia rahmati para ulama, para awliya. Adakah menghendak engkau bahawa melawan nafsu engkau dan padahal engkau mengikutkan dia? Ada di kalangan kita, kita rasa macam kita lawan nafsu, sebenarnya kita ikut nafsu kita. Kita sebut pada awal-awal pertemuan dulu, kita kata apa? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia kata apa? Cuba kita renungkan amal ibadat kita. Dalam banyak-banyak amal ibadat, daripada yang besar sampai yang paling kecil, cuba kita teliti satu-satu. Dia kata, adakah teliti amalan-amalan yang kita buat itu, adakah itu nak dapatkan rahmat Allah, ataupun kita beribadat kerana nak mengikut nafsu kita saja? Contoh. Kita datang masjid surau bukan sebab kita nak menuntut ilmu pun. Kita pergi masjid surau bukan kita nak sembahyang jemaah pun. Kebetulan ada sarapan pagi. Contoh. Itu Allah Maha tahu. Kita datang ke satu tempat itu kerana sarapan pagi itu ke, ataupun kerana sembahyang itu. Allah sahaja tahu. Ini kata Imam Ghazali. Dia kata kita kena teliti betul-betul, sehingga kita tidak melakukan dan mengulangi perkara tersebut kerana Allah Maha tahu keikhlasan hati kita dalam buat ibadat. Sama juga kita sembahyang sunat. Kita sembahyang sunat tadi kerana apa?
Memang pada anggota kita sembahyang sunat, tapi tujuan asal kepada sembahyang sunat itu kan alang-alang dah ada ni sembahyang sunat je lah, sebab alang-alang, bukan sebab kerana betul-betul kerana Allah. Jadi dia kata supaya engkau kata engkau lawan nafsu, tapi sebenarnya engkau ikut nafsu dengan syahwat hingga mengalah ia. Kita kalah kepada syahwat kita, kita menurut syahwat kita. Akan dikau maka adalah sungguhnya engkau orang yang jahil, tiada pun pengetahuan. Pengarang kata apa? Nampak sangat kita ni jahil. Kita nampak macam beramal soleh, tapi ditipu oleh nafsu. Nafsu kata apa? Kau nampak kau macam bagus, sebenarnya kau ikut aku. Nafsu kata sebenarnya kau amal ibadat tu ikut aku je. Engkau rasa macam engkau beribadat kerana Allah, tapi sebenarnya tidak, engkau ikut nafsu. Semua ibadat ikut nafsu. Pada pakaian, pada bacaan Quran, pada kita sembahyang sunat, pada kita pergi masjid, kita pergi kuliah, kita buat baik, semuanya ikut nafsu. Jadi kita fikir-fikir, oh macam baik dah aku ni, tapi rupanya ikut nafsu. Sebab itu bila ada taubat tuan-tuan, selesai semua. Kalau kita ada taubat, kita minta dah dengan Allah, ya Allah, sekiranya sembahyang aku ini ada cacat celanya, ada kurangnya, dan macam-macam kita sebut, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah. Kan selesai masalah itu tuan. Kok-koklah ada niat lain, sembahyang tu untuk apa? Sedekah tu bukan niat lain untuk apa? Ya Allah, terimalah amal ibadat ini ya Allah. Itu kan sangat penting taubat tu. Kerana dia akan melurus kembali setiap kekurangan dan kecacatan dalam amal ibadat kita. Kita mana tahu? Kita tak sedar apa. Rupanya kita sembahyang itu ikut hawa nafsu. Maka dia kata, sungguhnya engkau orang yang sangat jahil, tiada pun pengetahuan. Kenapa? Dia kata tiada pun pengetahuan. Kita rasa kita tahu, tapi kita tak tahu sebenarnya. Itu disebut oleh Imam Ghazali tuan-tuan. Ada orang yang tak tahu, rasa tahu. Ada orang yang tak tahu, dia rasa tahu. Dia tak tahu yang dia tu jahil, dan dia rasa dia sangat tahu. Itu ada perkataan panjang Imam Ghazali sebut perkataan itu. Memang kebanyakannya begitu. Sebab apa? Kita tak sedar yang mana kita tak tahu sebenarnya, dan kita berlagak seperti orang yang tahu. Kenapa? Ditutupi oleh terhijabnya kita dengan nafsu kita, terhijabnya kita dengan ibadat kita, terhijab dengan kita dengan bacaan Quran kita banyak, khatam kita Quran banyak, rupanya kita jahil. Khatam banyak, zikir kita banyak, semayang kita banyak, rupanya ditipu, tertipu. Sebab itu Allah kata, hidup dekat dunia ni banyak orang kena tipu. Kerana hijab terlalu tebal sehingga tertipu, kita tak sedar kita ini ditipu oleh diri sendiri. Maka bermula hati hamba Allah itu seperti pohon kayu yang dituang dengan air ta'at dan pohon syahwat. Dia sebutkan tentang bagaimana al-hawi li tahdhib an-nufus. Bagaimana kita nak mendidik hati kita, jiwa kita menjadi jiwa yang taubat atau jiwa yang bersih. Dia kata mesti dididik daripada bermulanya. Kalau kita sekarang umur dah sekarang dah pertengahan ini, dah melebihi daripada fasa kedua, maka kita ini dah terlebih daripada menyelam dah. Dah macam bahasa ni kita kata terlambat. Walaupun begitu dia kata satu-satu kejayaan ataupun suatu perjuangan kita untuk, kalau kita ambil dalam konteks taubat ini, kita kena tuangkan dia dengan ayat Tuhan. Maksudnya kita kena didik untuk bertaubat. Bertaubat ini bukan kita, ustaz dah kata taubat, okay, sekarang aku nak bertaubat. Bukan begitu. Dia kena didik untuk bertaubat. Didik macam mana? Kita kena ada tetapkan. Berdoanya kita buat. Apa syarat-syarat yang kita pernah pelajari sebelum ini disebutkan oleh pengarang, kita boleh terus buat. Bila kita didik, dia kata dituangkan dengan air taat dan seperti pohon kayu yang dituang dengan air taat. Pokok kalau dia nak hidup, dia kena siram. Tak siram, mati dia.
Begitu juga dia kata pohon syahwat yang dapat oleh hati daripada iman dan yakin dan makrifah. Kalau syahwat disebabkan kita tuang syahwat ini macam mana? Kalau kita ada makanan lauk yang sedap, nafsu kita nak sangat memberontak, tapi teringat, aku ni ada kencing manis, jadi kita makan pun sikit. Jadi didikan kita bila kita berhadapan dengan makanan tadi, kita sudah ada kita sudah ada peringatan, oh ini tak boleh makan. Terbantut syahwat tadi daripada nak makan semua. Maka dalam bab taubat begitu juga, dalam bab taat begitu juga, dalam bab taubat begitu juga. Kita kena latih. Aku tak istighfar lagi, istighfar. Aku lepas sembahyang, kena istighfar. Contohnya, aku tak bertaubat lagi pada Allah, aku tak mandi taubat lagi, aku tak sembahyang sunat taubat lagi. Jadi perkara itu dididik hari-hari. Insya-Allah nanti akan meningkat daripada hati kita menjadi orang yang beriman, kepada yakin, kepada ma'rifatullah. Maka buah mata itu melihat perkara kepada perbuatan Allah Ta'ala. Buah telinga itu mendengar bagi Quran dan hadis, dan buah lidah itu membaca zikrullah dan salawat, dan buah dua tangan dan dua kaki itu berjalan pada berbuat barang yang kebajikan akhirat. Dia nak katakan bahawa kalau kita didik dengan taubat kepada Allah, dia kata anggota kita akan berbuah dengan buah yang ranum, yang sedap. Dia ambil contoh mata kita. Buah mata ni kita boleh melihat. Buah mata kita apabila kita memandang, kita melihat perbuatan Allah. Contoh di Palestin, tuan-tuan, kita tengok orang Palestin mati berapa ribu orang. Kalau kita ada buah mata kita ni, buah keimanan, ataupun mata kita ini berbuah dengan mata kita dengan pandangan melihat kepada perbuatan Allah, dia berbuah dengan buah keimanan. Pandangan mata kita melihat orang Palestin ni tadi, kita melihat tadi, untungnya mereka dapat syurga, aku belum tentu lagi. Perbuatan Allah itu cantik. Allah uji mereka itu dengan orang Israel mati mereka itu. Perbuatan Allah itu dah tentu di sisi Allah Ta'ala sangat baik bagi Allah. Untuk mereka yang kita bimbang ada untuk kita. Jadi melihat mata ini, bila melihat nampak perbuatan Allah itu sangat baik. Tapi kalau mata kita melihat sesuatu yang berlaku di hadapan apa yang kita tengok, tak nampak itu perbuatan Allah, itu tidak menghasilkan buah yang baik. Begitu juga telinga kita. Kalau telinga yang buahnya keimanan, disuka mendengar Quran dan hadis, maknanya suka kepada kebaikan. Tapi kalau suka daripada bersembang, kita mengumpat, bila orang mengumpat lagi sedap, telinga kita sebenarnya tak membuahkan keimanan. Dan kemudian buah lidah, dia kata, membaca zikrullah dan selawat kepada Nabi SAW. Kalau kita melihat kita ni tak berzikir dan tak berselawat, menunjukkan lidah kita ini tak cukup iman dia. Dos iman tak cukup. Maka kalau lidah yang beriman, hasilnya ialah suka membaca selawat dan juga zikir. Sebab itu dia akan terlintas, aku tak berzikir, aku tak berselawat lagi hari ini. Jadi ingatan-ingatan itu buah hasil daripada keimanan, disebabkan oleh amal ibadat kita dan sebagainya. Dan buah dua tangan dan kaki kita ialah untuk berjalan kepada barang yang kebajikan. Semua tangan dan kaki kita menjurus kepada kebaikan. Tangan suka nak sedekah kat orang, kaki kita suka pergi majlis-majlis. Tapi kalau kaki kita suka pergi hobi kita, habis masa berjam-jam, kalau pergi travel mana-mana berhari-hari, sehingga kita lara ataupun kita alpa kepada amal ibadat kita, ni kaki dan tangan kita ini bila cedera keadaan itu, kita tidak dikira sebagai buah keimanan itu kita dapat. Di sinilah kita melihat keseluruhan. Kalau kita muhasabah kepada keseluruhan anggota kita, kecenderungan telinga, mata, tangan, lidah kita semua tadi, kalau kita melihat ke arah tidak membuahkan keimanan, inilah perlu kepada taubat kepada Allah.
Ya Allah, lidah aku suka cakap macam ni. Ya Allah, mata aku ni tak nampak kebaikan. Semua buruk semua orang. Buruk diri sendiri tak nampak. Ya Allah, aku minta ampun. Begitu juga dengan kaki kita. Ya Allah, kaki ni suka sangat ride, pergi jauh-jauh sampai ke Thailand, Chiang Mai semua kan. Tapi nak pergi masjid, ya Allah, susahnya. Begitu. Begitu juga yang anggota-anggota yang lain. Jadi semua ini kalau kita himpunkan, dia sebenarnya kembali kepada taubat kepada Allah. Sekiranya kita ada, kalau sekiranya kita bersungguh-sungguh untuk menyiram, menyuburkan, mendidik hati kita untuk taubat kepada Allah, seluruh anggota ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat ini saja dahulu. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung kembali mengenai tentang martabat ini, martabat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meningkatkan ataupun Allah meletakkan kita di kalangan orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Semoga Allah taala menerima taubat kita dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum